Hello, hi, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Alright. Kita menunggu Ajib. Hello, hi, Assalamualaikum. Hai, hai, hai. Okay, kita bagi ramai-ramai masuk dulu. Lepas tu baru kita akan live dengan salah seorang hero remaja. Dan Ajib, kalau dia ada tengah tengok sekarang ni, Eli harap dia boleh request. Ramainya nak mencari tu. Sekejap Mana dia? Okay. Dia tak ada lah. Mana dia? Okay. Dari bawah. Oh, mak terguling. Astaghfirullahaladzim. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajib. Ajib pula. Nak panggil apa ni? Ada 3 nama. Imran, Ajib, Baby. Imran. Imran, okay. Okay. Hai, Assalamualaikum Imran. Waalaikumsalam. Okay, rasanya tak terlambat nak untuk Eli bagi tahu yang Astro sekarang ni tengah get dengan Ramadan campaign 2020. Kenapa dia bunyi macam bergema-gema? Dari Eli dengar suara balik Dia tengah record kan? Tunggu sebentar, saya ambil earphone. Boleh? Okay, boleh. Saya Eli bagi tahu kat. Okay, by the way, siapa yang tengah menonton sekarang ni, tak terlambat untuk Eli beritahu yang Astro sekarang ni tengah giat dengan Astro Ramadan campaign 2020. Sebab itulah kita orang macam ala-ala terakhir hari ni. Yang bertemakan jarak bukan penghalang untuk kita menjadi lebih erat, indahkan senyuman, eratkan jalinan. So kalau korang perasan dekat Astro Ramadan campaign sekarang dah reveal antara 7 orang ambassador Astro Ramadan campaign. Dari kita ada Ben Apik, kita ada Jazikin, Nabil Ahmad, kita ada Syari Al-Hadad dan Husaini, Ernie Zakri dan seorang lagi, 7 lah. So mereka adalah ambassador yang berpaksikan ataupun mempunyai personality tersendiri masing-masing. So jangan lupa indahkan senyuman, eratkan jalinan. Yeah, betul. Tepat sekali. Suara gema tau. Orang cakap suara ini gema. Sekejap, saya pakai earphone. Semua Imran pasal. Tiba. Okay, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Yes. Ngam. Macam mana? Korang clear tak tadi guys dengan suara Eli bercakap? Okay, boleh komen. Suara Eli double lah. Okay, Eli beritahu sekali lagi, okay? Assalamualaikum. Okay. Sekarang ini Astro tengah giat dengan Astro Ramadan Campaign 2020 yang bertemakan jarak bukan penghalang untuk kita menjadi lebih erat, indahkan senyuman, eratkan jalinan. So kalau korang perasan, Astro Ramadan Campaign dah reveal 7 orang ambassador. Bergema lagi? Dah tak bergema dah kan? Okay. 7 orang ambassador iaitu Ben Amir, ada Hel Husaini, Syari Al-Hadad, Syiha Zikir, Ernie Zakri, Nabil Ahmad dan seorang lagi yang lupa siapa? Siapa? Seorang lagi? Lupa dah. Imran Akil. InsyaAllah. Amin. Amin. Akan datang. So 7 orang ni lah yang dipilih berdasarkan personality diorang masing-masing. Okay. So, kalau korang nak tahu, hari ini kita bersama dengan Imran yang merupakan salah seorang semi-finalis hero remaja. Tak apa, tak apa. Rezeki tu luas, okay? Rezeki Allah tu luas. Jadi kita nak beritahu kat korang dulu sebelum tu, jangan lupa check out dekat www.astroraya.com.my untuk ketahui lebih tentang Ramadan offerings dan juga jangan lupa tune in lagu Ramadan ciptaan Hel Husaini. Dah dengar dah lagu tu Imran?
Belum pernah. Nah, Saya tak belum pernah dekat Nanti radio kita lagi. dengar, okay? Taja dia Okay, boleh. Senyuman Ramadan di Joox. Ada dekat Spotify pun ada juga. Okay, so kita dah nak puasa lagi berapa hari nak puasa ni kan? Yes, betul. Yes, Lagi sebab seminggu actually. Lagi seminggu, ya Allah. Dah ganti puasa dah? Penuh ke? Penuh. Saja best. Okay, so sebab tu jugalah hari ni kita orang berdua ni standby mood ala-ala Ramadan. Nampak? Pakai baju sopan-sopan sikit. Kunta. Baju Melayu, baju kurung ala-ala. Jadi kita nak cerita tentang, hari ni kita nak cerita tentang Astro First dan Astro Best. Yang mana sekarang ni Astro tengah menawarkan barisan filem-filem terbaik untuk korang duduk rumah dan jangan merayap pergi mana-mana. Okay, so kita nak berborak dulu dengan Imran. Since Imran sekarang ni dia dah maintain sampai ke semi-final, kan? Yes. So Betul. walaupun tak dapat masuk ke Liga Final kat Hero Remaja ni, tapi I'm sure ramai gila kat luar sana nak tahu apa next move from Imran lepas ni. Okay, untuk next move, saya rasa pertama sekali kalau boleh saya nak masuk setiap casting yang ada. Itu yang pertama. And then yang kedua, kemungkinan nak sambung belajar degree. Jika diberi peluang, tapi saya rasa next year kot sebabkan situasi sekarang ni di negara kita. So itu delay sikit. Yang ketiga adalah maybe saya nak lagi in deep dalam macam promotion ataupun influencer ni lah, barang-barang semua tu. Yes, sebab you memang sebelum masuk Hero, you memang dah kira macam ramai followers juga sebab buat TikTok kan? Yeah. Ya, benar. Okay, sebelum tu pasti penonton H Live ada yang fans Imran juga sekarang ni tengah tengok, nak kenal lah siapa sebenarnya Imran ni. Cuba introduce sikit. Okay, hai korang. Saya Muhammad Imran Akil, top 8 Hero Remaja 2020, berumur 21 tahun, kini tinggal di Kuala Lumpur, asal daripada Perak lah. Lagi, saya sebelum ni adalah social media influencer. Saya an full time student dalam Electronic Computer Engineering di Politeknik Sultan Idris Shah. Itu je. Yes. So sekarang ni berumur? 21 tahun. Oh my god, so young. So my adik. Okay. Adik-adik gitu. Adik-adik gitu kan. So Ramadan dalam RMO sebab kita yelah during PKP sekarang ni kan. So di kerajaan pun dah isytihar yang kita akan berpuasa di bulan Ramadan di rumah sahaja, tak ada tarawih, tak ada bazar dan sebagainya. So apa yang Imran sendiri macam boleh adapt dengan benda-benda baru macam ni? Baru. Ketika Ramadan. Benda baru kan? First time kan? Kita puasa macam ni betul, kan? first time. Yes. So, Okay, sebelum tu Imran nak cakap setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Mesti ada sebab kenapa kita ada PKP, kena duduk rumah dan sebagainya. And mungkin Ramadan kali ni adalah sangat berbeza berbanding sebelum ni. Tapi kita kena tengok, yes, saya rasa ada kebaikan dan keburukan dia lah bila Ramadan ketika MCO. Yang baiknya adalah lebih berjimat. Kita dapat spend time dengan family, yang mana tak pernah solat tarawih together, dapat solat tarawih sebab ada yang busy kerja, semua tu tak sempat, penat. And dapat spend time bila berbuka sama-sama, berjemaah, tadarus kat rumah. And pasal bazar. Ramai kecewa bila dapat tahu yang bazar tak dibuat untuk tahun ni. Tapi betul, itu salah satu, kalau macam kita pergi bazar, memang kita akan terbeli banyak sangat barang makanan and buatkan pembaziran. Yes. Nafsu ya, ikut nafsu. So kemungkinan kat situ adalah kelebihan dan keburukan, pros and cons ketika Ramadan, ketika MCO ni lah. Tapi baru yang kami tahu sekarang adalah bila kerajaan mengisytiharkan akan ada bazar online. Ya, tu. Okay. So cara barulah kat situ. At least adalah. Adalah apa tu? Sambung ayat. Adalah bazar walaupun tak macam sebelum ni. Bazar online ada. Walaupun
tak ada fizikal dia adalah yang digital Yang dia. yes, betul, tepat sekali. Dapat sikit merasa sebenarnya. Betul. Dia saya tak langsung boleh membantu, masih lagi membantu peniaga-peniaga di luar sana, usahawan yang di luar sana, dan juga peluang pekerjaan tu masih luas, especially untuk rider-rider kan. Bila dah banyak ada bazar online, orang banyak order, so kita perlukan rider untuk hantar makanan. So Betul, peluang tepat pekerjaan sekali. tu luas. Yeah, tepat sekali. Imran tak payah nak formal sangat, menyampah pula aku. Okay. Pendapat Imran tentang usahawan muda terganggu sikit pendapatan mereka di kala waktu sepanjang PKP ni. Okay, saya percayalah mesti ada yang terima kerugian yang sangat tinggi. Tapi saya percaya, saya yakin Tuhan akan gantikan kerugian tu dengan kebaikan pada masa yang akan datang. Maksudnya memang kita akan rugi sekarang, tapi macam saya cakap tadi, semua perkara berlaku pasti ada hikmahnya. Betul. And kita akan belajar sesuatu yang usahawan muda, saya rasa dia orang memang kreatif. Dia orang kena jadi kreatif. Mereka boleh buat bisnes online. Mana yang tak pernah buat online, selalu buat offline, contoh jual kari pap tepi jalan offline je, tiba-tiba sebabkan MCO ni dia buat online. Benda baru juga dia belajar kat situ. So benda ni sebagai cabaran barulah kan. And macam dalam meniaga ni pastinya ada cabaran. So ini cabaran yang agak bagi saya mencabar. Yes. Betul itu. Saya yakin ramai orang hebatnya. Tengok ni ada Azim Yusof masuk ni. Itu saya peminat Imran. Itu yang saya terkedu tadi. Dia dapat tadi tak masuk. Okay, dan saya tak langsung juga bazar online ni boleh kata mengurangkan kudrat yang sebab kalau kita berniaga kat luar, kita perlukan tenaga yang lebih kan, especially bulan puasa kan, tenaga kita akan drop sikit sebab kita tak boleh nak makan, tak boleh nak minum kan. So bila dekat nak buka kedai, nak buka payung dan sebagainya, so tenaga tu lebih sikit. Dan kalau macam kita berniaga online dekat bazar kat rumah saja, so kita punya kudrat tu lebih pada kat rumah. Kita sempat penat, relax je kan. So tenaga tu dia boleh simpan lebih daripada berbanding kita berniaga kat luar, betul tak? Kenapa tu? Stuck tu? Dah lag pula budak ni. Lag. Okay, tak. Okay, seterusnya. Lag kat tadi. Ya ke? Okay. Netizen ada yang berfikiran negatif tentang hero remaja ni without knowing the struggle among you guys dengan shooting dan sebagainya kan. Sebab diorang nampak apa diorang nampak di screen sahaja. So mungkin Imran boleh cerita sikit lah macam experience sebenarnya yang orang tak tahu. Yelah experience korang sepanjang penggambaran. Tu ada Haris ada juga ni budak hero remaja seorang. Haris! Sepanjang penggambaran dan juga sepanjang sepanjang hero remaja involvement dalam hero remaja. Okay, yang boleh saya cakap struggle dalam hero remaja ni, yang pertama shooting tu memang lama lah shooting tu. Dia shooting ada ke tak lama? Ya tu, jarang sekali berlaku lah. Yang pertama ada kena tahan dengan mengantuk, kena tahan penat sebab kadang shooting pun ada yang 2-3 pagi. Ada yang tak tidur dalam van je. And like lepas tu yang struggle lagi satu adalah we all are fighting for the spot in the industry tau. Macam sama-sama yang struggle tau, nak daki bukit sama-sama kan. So itu salah satunya. And lepas tu walaupun kita orang struggle, but that doesn't mean that we are complaining. Like kita orang memang syukur gila dapat masuk hero remaja. Tapi tapi benda ni takkan terus masuk hero remaja macam tu je. Kita kena lalu fasa-fasa dia lah yang membuatkan kita dapat rasa and nikmati perkara yang sukar. Lepas tu pada masa akan datang baru kita rasa yang benda yang senang. Susah-susah dulu baru senang-senang kemudian. Macam itulah. Orang cakap Imran tak tidur diam, bukan kursi bergerak kiri kanan. Sorry. And lagi satu kan, yang paling struggle, yang saya rasa macam diorang ni netizen lah. Diorang macam perfect, pandang expect perfection daripada hero remaja. Bila kami buat salah, terus pam. Benda kecil buat salah, terus jadi besar sebabkan benda ni. Sebabkan title hero remaja ni. And ada macam contoh diri saya sendiri, saya jenis yang suka buat video kelakar dan
video yang gila-gila lah maksudnya. Contohnya di hotel pasal ular dalam toilet tu. Oh ya. Ada tengok yang saya ketuk. Fight, kan? Fight ular tu kan. Pasal orang Lepas- duk ni ke hero remaja. Ini kena jadi contoh. Tapi sebenarnya itulah diri saya. Di luar sebelum hero remaja, semasa hero remaja dan selepas hero remaja. Mungkin sebab proses tu orang mengenali tu ambil masa sikit. Orang tak tahu Betul. diri sebenar seseorang hero remaja tu. That's why dia jadi macam judgemental tu ada kan. Yes, betul lah. So dia ambil masa lah. Macam sama lah dengan pelawak yang ada sekarang ni. Dia ambil masa sikit nak menerima lawak-lawak mereka ni. Yang jenis yang macam tu. Yang jenis korang hajar, yang jenis yang tak faham-faham. So bila dah biasa, dia akan jadi trademark dekat artis tu. So bila jadi trademark, lama-lama orang boleh terima dah kekurangan tu. Dan bila ada orang lain nak tiru, terus jadi macam tak boleh, ni orang ni punya style, kau tak boleh tiru. Yes, betul. Tak? Betul. Kiranya sekarang ni Imran tak ada rasa ofensif sangat lah terhadap apa komen netizen terhadap you ke? Ataupun you rasa macam terkesan juga? To be Apa honest, sikit-sikit tu? to be honest, I dah banyak kali dah kena like macam bash gitulah kan. So benda ni biasalah bagi artis ke bagi saya. Memang benda ni memang kita orang punya lauk. Memang kena hadap agak. Baik ke kau buat baik macam mana pun memang akan ada orang yang cakap buruk pasal kita. Betul. So nak tak nak kena terima benda tu. Buat baik ke buat jahat orang akan bercakap juga. Ni ada Anik Betul. masuk. Anik ada Anik. Hai. Sorry. Ada hero juga yang sama-sama tersingkir dengan Imran kan? Yes, Black Brothers. Kita orang buat collab kat Asus sebenarnya. Okay. Terus kau punya ni. Collaboration. Kita tak okay, some people might know that abang you Nabil ada turut merupakan salah seorang peserta Hero Remaja last I think previous punya Hero Remaja kan? 17. Season. Yes. So orang macam rasa macam you mengikut jejak langkah abang you tapi tak tak sempat, tak ada rezeki nak sampai ke final. Abang you masuk final kan? Yes, dia top 5. Tapi diorang nampak macam dia nampak macam Imran ni seorang yang independent. So orang kenal you pun macam because of branding you as a content maker kan. Dan orang tak ada pun rasa macam you menumpah populariti abang you sebab korang punya personality pun lain kot I rasa. Yes, sangat berbeza sebenarnya. Yeah. So okay, nak tanya apa yang membuatkan you inspired untuk masuk Hero Remaja juga? Dan jawab tu dululah. Ada 2 soalan. Okay. So, jawab tu dulu. Okay, siapa yang inspired saya untuk masuk Hero Remaja adalah abang saya obviously. Saya tengok dia punya saya nampak lah yang Hero Remaja ni boleh memberikan impact yang baik untuk diri kami. So saya rasa macam kalau abang aku boleh buat, mesti aku boleh buat. Betul tak? Tapi cuma yang beza kan tak, macam tu lah macam. Tapi awal-awal lah memang saya target, memang saya takkan dapat lah sebab saya rasa insecure kat tahap ketinggian tu lah. And orang pun duk cakap kau boleh masuk ke? Abang kau tu lain, abang kau tu tinggi, model pula tu sebelum tu. Engkau apa influencer? Dia nak ke influencer sebenarnya? Macam tak apalah aku try je. Saya pun macam tu je lah kan. Alhamdulillah. Kat sini kat sini. Betul tak? Macam bila throwback balik rasa macam happy lah. Tapi masa you dalam Hero Remaja abang you cakap apa? Dia kata macam dia tak expect pun. Dia macam dia pun dia sebenarnya pun rasa macam saya tak dapat. Tapi I prove it. Sebab yang datang ya Allah bila saya tengok kan semua macam kau ni lain macam. Saya pun cek balik nak balik ke tak ni. Okay. Cek balik. Tu terima korang kan cek balik kan. Betul tu. Pasal Alhamdulillah dapat. So dia pun macam bangga lah. Dia macam buat yang terbaik. Dia tak bagi tips apa-apa sebab cara saya dengan cara dia sangat berbeza. And kali ini punya season ada sangat berbeza daripada season dia. Contoh yang berbezanya apa? Contohnya time zaman dia tak ada hosting semua tu. Tak ada physical challenge. Okay. Zaman dia mostly like berlakon, photoshoot. Lebih kurang itulah. Okay. Tapi so macam mana pula you nampak diri macam sekarang ni you boleh nampak abang you dah berapa tahun dah lepas dari Hero Remaja? Sekarang 3 tahun. Lepas 3 tahun. Okay, 3 tahun. So daripada tahun sekarang ni another 5 years. 5 years from now, macam mana you nampak Imran sebagai branding you sendiri?
Okay, kalau ni saya agak kurang jelas lah sebenarnya nak tengok future ni. Tapi saya yakin in next 5 years I'm gonna be the best version of myself. As in anak, adik dan abang. Seorang adik dan abang, kawan ataupun seorang artis. Ataupun aktor lah kiranya. Sebab target saya adalah untuk jadi pelakon. Sebagai seorang anak maksud saya. Anak kepada ibu saya lah. Lagi 5 tahun dah plan nak kahwin kau. Macam pelik ayat dia. Okay. So maksudnya of course obviously daripada 5 tahun akan datang semua orang nak diri dia berjaya dalam apa saja bidang dia ceburi kan. So kiranya you fokus nak jadi seorang pelakon lah. Ya, tepat sekali. Oh yeah. Yes, nampak betul. Okay, antara 12 hero remaja. Okay. Ni ada 5 karakter. Rasa sekarang ni ramai kot budak dan hero tengah tengok. So ada ke kat sini? Hero-hero? ramai macam kita check Alah, tapi tak boleh check juga sebab H-Live tak follow semua. Okay. First, siapa yang paling annoying? Annoying daripada 12 tu. Okay, annoying bila dah rapat dia rasa annoying kan. Sorry Jasmine. Alamak tersebut Okay, annoying Jasmine lah. Sebab dia kelakar lah. Aduh, okay Jasmine annoying lah. Tapi annoying in a good way lah. Yes, in a good way. Tak selalu lah. Ada time-time. Itulah. Okay. I expect mungkin dia nak cakap. Okay, tak apalah. So, yang kedua, siapa yang itu pun boleh ke adik-beradik diorang tu? Adik-beradik kan. Line lambat sikit slow sikit line Tak, saya reply lambat. Oh sampai lambat. Okay. Yang kedua, siapa yang paling cerewet makan? Cerewet makan ni senang je, Haziq. Haziq? Sebab okay, setiap hari kita orang akan ada orang hantar makanan tau dekat hotel. So bila dapat je makanan, kadang-kadang Haziq bagi saya ataupun kawan lain makan lah. Dia makan KFC, pizza, McD, itu dia. Dia selalu makan tu je. Serius lah? Serius. Okay. Wow, high maintenance Haziq Okay. Yang ketiga, siapa yang selalu punctual? Saya rasa Tom ada kat sini kan? Tom you memang punctual, memang banyak ngam. Lagi satu Jabir punctual dua orang tu lah yang saya boleh nampak. Termasuk diri saya juga sebenarnya. Wow, puji diri sendiri. Boleh kata daripada 12 kan? Boleh Okay. Nak angkat diri sendiri pun boleh sekarang ni. Okay. Yang keempat, siapa yang kepala masuk air? Ini senang. Adik kepada Jasmine tu, Mekin. Itu masuk air dah. Air apa tak tahu lah. Seorang je lah. Itu. Seorang. Okay. Kepala masuk air. Dia. Jasmine boleh masuk agak. Azim. Itu masuk air. Nadi. Nadi, okay. Basically Nadi semua masuk air sebenarnya. Semua masuk air sebenarnya. Okay, yang kelima. Siapa yang mood swing macam 4 season weather? Okay, ini Yang mood swing yang kejap okay, kejap tak okay. Kejap mood dia winter, kejap mood dia spring, kejap summer, kejap fall. So ni mana satu Sorry geng, ada 2 orang yang saya rasa. Haziq dengan Azim. Nama nak dekat tu. Oh iya ke? Mood swing orang macam mana? Tak ada orang selalu marah. Awak satu bilik dengan Aziz kan? Aziz, Dia selalu marah Imran ke? Tak. Bukan Imran lah. Dia macam surrounding lah. Apa hal kereta horn macam tu lah. Macam tu lah. Kereta horn pun dia marah. Dia langgar tiang lampu dia marah. Tak ada. Okay, kepada yang tengah menonton sekarang ni, kita punya session dengan Imran ni dia berbeza sikit. Dia tak sama macam Nadir. Sebab Nadir kita ikut personality diorang masing-masing Sebab Nadir personality dia macam tu, so kita punya session pun macam tu.
So kalau dengan Imran, personality dia macam ni, so session kita macam ni. Kita takkan sama dengan setiap hero yang akan datang. So next week dengan Azim, korang faham-faham lah session dia macam mana. Itu kena ready lah. Yes, and then another week pula dengan Jabir, so session dia pun akan berbeza. So korang tak boleh expect sama lah session dia. Alright, sekarang kita nak tanya personal things. Oh, you dah semua Are you ready, Imran? Okay, Sekarang come on. umur apa, 21 kan? Yeah, 21. Okay, 21. Still young. Ada orang, of course, saya rasa obviously ramai gila yang nak tahu soalan ni, okay? Okay. Okay. Adakah Imran masih single? Single ramai yang tanya. Okay, cuba korang jawab kan. Tak boleh lah. Dia kan tahu Madan yang jawab. Okay, itu kerja korang untuk tahu kan sama ada Imran single ke tak? Kenapa? Adakah Imran Mati macam... aku, mati. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dia boleh bagi jawapan selamat Betul. Saya ada minat satu perempuan ni lah, tapi tak tahu ada minat saya balik. Itu je lah. Ada orang cakap dia single lah. Tu Pak. Tapi ada cakap Imran ada girlfriend. Singlet, bukan singlet, bukan singlet. Bukan singlet. Singlet tu baju, okay? Ada girlfriend, Imran ada girlfriend, dia cakap. Kita tak tahu lah. Dan ada juga yang kiranya macam cinta tak terbalas lah ni. Lebih kurang, tapi saya tengah usahakan. Usahakan Yes. Tak apa. Perjalanan masih jauh, umur pun masih panjang lagi, insyaAllah. Yes. Umur panjang. InsyaAllah, amin. So nanti dalam masa perjalanan awak nak mengejar passion awak dan juga apa yang awak inginkan tu, impian awak tu, dalam masa tu awak akan berjumpa dengan ramai orang. Betul? Kan? Dan lepas tu awak boleh ada option Yes. apa. Tahu Dan tapi jangan tapi saya ada 10 lagi list. Saya tengah wow! tunggu. Dari si borang kita semua tu. Macam Omi kan, kiri kanan. Yes. Itu lah. Tak ada. JK group. Mati aku, mati. Okay, terus. Okay, cerita pasal 10 orang pilihan tu, orang nak tahu jugalah tentang ideal girlfriend Imran dan juga kena explain lah sikit definition of healthy relationship. Okay, ideal girlfriend wanita impian saya. Yang dia ni generalnya dia baik akhlaknya, baik agama dia. Itu yang satu. Kau. Yang kedua macam mature, independent, futuristic. Dia dah tahu dah apa yang nak buat in the future. Sedap mata memandang, itu okey lah. And paling best, lembut dan juga malu. Sebab pakaian orang wanita adalah malunya. So dia macam, saya suka yang malu-malu lah. Itulah. Saya suka yang malu-malu. Alamak kantoi seluar pula. Okay, play. Imran, aku ni dah lah mudah terhibur. Okay. So, definition of healthy relationship. Okay, healthy relationship saya ada list kan 9 tak? Okay, yang pertama trust. Kena percaya kan each other. Tak boleh nak explain sangat, tapi saya tahu the tanda-tanda healthy relationship lah. Yang pertama trust, second honesty, kejujuran. Ketiga independence, which is kalau dia tak perlukan partner dia untuk buat semua benda, dia boleh buat sendiri. Independent, Yang keempat respect, itu penting lah. Yang kelima equality, sama-sama kena put effort into success relationship. Yang keenam kindness, caring, lovable, semua tu lah. Yang ketujuh taking responsibility. Maksudnya macam kalau dia buat salah, dia kena mengaku salah. Jangan blame orang lain. Jangan blame partner dia. Itu one. Dia lagi maksudnya buang ego lah. Yes, betul. And last one is healthy conflict. Macam bila gaduh, dia orang buat perbincangan yang baik and discuss betul-betul untuk improvement in the next improvement. Untuk improvement in the relationship lah. Ingatkan lag tadi macam asal stop tiba-tiba. Betul. Patutnya bila Ellie cakap single ketat, saya
Patutnya macam tu tadi. But you are blinking. Alamak gantung pula. Okay. Tapi okay, daripada ciri-ciri yang Imran cerita, kongsikan tu, itu macam orang kata perfect girlfriend tau. Sedangkan perfect girlfriend tak pernah wujud pun. Tak pernah. So adakah you boleh tolerate daripada kekurangan salah satu list yang you bagi tu, ataupun you kalau boleh nak yang tu juga tak kisah apa jadi pun? Tak adalah. Boleh tolerate sebab kita tak boleh expect orang tu perfect. And kita kena accept orang tu sebab kita tak boleh expect perfection. Kita tak boleh expect perfection daripada orang tu. Kita accept orang tu macam mana orang tu. Macam itulah. Cuma kita kena improvise diri untuk relationship tu. Itulah. Okay. So maksudnya adakah you memandang kepada rupa juga, ataupun you tak kisah physical dia macam mana ke, ataupun ada kriteria tu juga ke? To be honest, siapa je yang tak pernah rupa. Tapi saya lebih kepada hati lah sebenarnya. Amboi! Iya benar. Kau memang saja nak bagi budak-budak ni cair je dengar ni kan? Kau Nadir, faham Nadir yang kau. Ada orang cakap girlfriend Imran Nikira, betul ke? Cek balik. Betul lah tu. Mampus. Okay. Sis tak nak campur benda-benda macam ni. Okay, kita ada 2 anonymous questions daripada anonymous lah. Okay. So satu daripada Amira Azrina from UTP. Okay, UTP. Yeah. So ni dia lain sikit lah topik dia. What do you think about mental illness among young kids nowadays, especially they always comparing themselves with others? But since Imran adalah seorang influencer, so you pastinya tak boleh lari daripada isu mental illness juga kan? Sebab bukan cakap you ada mental illness. Kebanyakan remaja sekarang diorang terjebak dengan mental illness ni disebabkan social media. So nak jadi orang tu, nak ikut idol ni, nak ikut cara hidup orang tu, you know, tapi somehow berbalik kepada diri sendiri, kita kadang-kadang tak mampu nak kejar. So macam mana Imran punya perception terhadap isu ni? Okay, comparing sebabkan salah satu mental illness ni, yang saya boleh katakan, okay, compare ni bagi saya kan adalah satu perkara yang baik. Ada juga dia punya baiknya, iaitu macam kita akan improvise diri untuk jadi lebih baik daripada orang tu, ataupun jadi macam orang tu. Macam daripada kita low, tengok orang tu, power ni dia pandai main badminton, contoh main badminton, aku nak pandai main badminton lah. Dia akan ada satu sifat yang macam, okay, aku boleh jadi macam dia, aku boleh jadi lagi bagus daripada dia. Tapi yang tak baiknya bila orang tu terlalu comparing, sampaikan dia fokuskan benda buruk dalam diri dia dan membuatkan dia murung. At the same time, dia akan rasa insecure surrounding dia. Dia nampak macam perempuan yang lebih cantik daripada dia, dia akan alamak tak nak pergi event ni, orang lebih cantik, aku tak cantik. Itulah. So for me, kena pandai balancekan comparing. Betul, bagus. Bagi saya bagus kalau especially macam exam kan. Exam kita comparekan markah kita dengan orang lain untuk kita lagi improvise diri for the next exam. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Engkau kalau bercakap ujung mesti tak ada notah kan. Mata tak tahu. Itu masalah saya tu. Ni kita dah nampak Jabir tadi masuk. Kejap cari balik. Jabir, ke rumah Jabir. Jabir kata who took the cookie from the cookie jar. Dia jual cookies kan sekarang. Jangan dia jual cookie, dia jual kurma. Bagus dia. Berniaga. Okay, satu lagi soalan adalah daripada Syada Ayub. Imran buat lawak ni, aku sepak juga. Betul. Tak payah. Aduh, aku dah praktis lah tadi. Okay. How does it feel to be one of the Hero Remaja family, and were you inspired by any other previous winner? Totally, mestilah bangga and rasa teruja dapat masuk Hero Remaja and jadi ikon pemuda lah. Kira macam Hero Remaja ni kira ikon pemuda lah. Memang orang akan pandang kita kan. Especially kalau kita buat baik, orang akan ikut kita buat baik.
Bagi inspire tu saya rasa ada satu iaitu hero remaja pada 1990, Azhar Sulaiman. Azhar Sulaiman, okay. Ellie kenal kan? Legend lah. Kenal lah. Okay, kenapa? Imran kenal anak dia lagi kan? Kasih. Jangan cerita lah. Jangan cerita. Okay. Teruskan. Tak duduk diam saya ni. Okay. Kenapa saya minat kira idolakan Azhar Sulaiman adalah sebab bila dia dalam hero remaja, walaupun dia tak menang, tapi dia berjaya menjadi seorang pelakon. And bukan saja tu, dalam ketika dia berlakon tu, dia berjaya menamatkan pengajian dia dalam seni bina di UiTM dan luar negara. So, at the same time, bila dia dah habis belajar tu, dia lah seorang pelakon dan juga arkitek. Macam power gila kan. Tengok rumah dia, ya Allah. So dia ada dia kejar macam mana? Dia ada dua-dua dan dia berjaya dengan dua-dua tu. Ya, yes Ni apa asal ni Haziq kenapa merajuk nak drama pula dalam ni? Haziq ni Instagram H Live tau, bukan Instagram Ellie tau. Sudah. Okay. Sekarang kita nak cerita fokus on business focus talk. Okay Sudah. Okay. Are you ready? Ready kot. Berdasarkan statistik COVID-19 yang kita paling latest lah, result paling latest, saya tengok dia dah menurun. Dah banyak, walaupun banyak kes tapi banyak kes juga berjaya disembuhkan. Dan berjaya dikurangkan disebabkan kita quarantine dan juga ada social distance. So pendapat Imran sendiri tentang keberkesanan kerajaan menjalankan orang kata MCO, PKP. taktik macam ni. Taktik macam ni. I mean seluruh dunia buat macam ni, tapi dari segi kerajaan Malaysia sendiri punya taktik untuk kurangkan kes-kes yang telah berlaku sekarang. Okay, bagi saya terutamanya adalah syabas pada kerajaan Malaysia lah kan, sebab dia telah buat langkah yang sangat bagus lah untuk kita tangani penularan COVID-19 ni. Sebab kalau kita nak compare dengan negara lain, diorang lambat, especially macam Itali, USA semua tu kan. Tapi disebabkan kita punya kerajaan memang peka dan prihatin, jadi dia terus keluarkan satu arahan iaitu PKP. Dan yang untuk pengetahuan anda semua juga, yang mana yang tak tahu, kita punya ketua pengarah KKM pun, Dr. Nur Hisham pun dinobatkan antara top 3 doctors di seluruh negara. Dunia. Seluruh dunia. Satu dunia. Satu dunia. So which is kelebihan pada kita lah, sebab bila kita tengok compare negara kita dengan negara orang lain, kita tengah buat progresi yang sangat baik sebenarnya. Betul. Daripada segi kesihatan, kita punya kesihatan punya hospital kira antara yang terbaik antara yang terbaik lah sebenarnya. Ya, antara terbaik dengan hospital yang lain juga. And dia orang dapat tangani macam mana, kalau kita compare daripada negara lain kan, ada yang bakar mayat, ada yang biarkan mayat dekat situ je, tapi kita buat slow memang. Yes, ada yang tembak terus, macam baru-baru ni di negara Filipina. Ada salah satu ingkar arahan PKP tu, lalu ditembak. Sebab memang Perdana Menteri dia pun dia berikan arahan tembak mati siapa yang ingkar. Dan untuk negara India pula, ada yang sanggup potong tangan polis sebabkan tak nak dengar cakap. Betul. Tapi yang best kan, doktor dekat negara India tu dapat sambung balik tangan yang putus tu. Tapi India memang terkenal dengan teknologi perubatan yang sangat hebat. Yes. Kan? Walaupun negara dia agak kurang. Dia memang berada dalam kancah kemiskinan, tapi diorang punya diorang punya IQ otak sangat tinggi lah, berbeza. Okay. Macam mana ni pendapat Imran sendiri, macam mana how Astrobest and Astro First play a big role during this quarantine untuk audience kita di luar sana sepanjang
kita PKP ni? Apa you rasa pendapat you sendiri? Okay, kalau Astro Astro ni memang mainkan peranan yang sangat penting lah bila dekat rumah. Sebab kita kat rumah tak tahu nak buat apa, tengok TV je lah. Ada yang tengok cerita lawak, ada yang tengok movie, jenis tengok movie je, K-drama semua. So I think kalau tak ada Astro, memang kira macam bosan lah, tak tahu nak buat apa. Sebab ada internet. Okay, dan juga macam mana kita nak entertain ourselves wisely. Macam Imran sendiri, Imran buat apa? Okay, saya Imran buat video yang kelakar main Plato kan. Korang pernah dengar main Plato? Plato. Ini ada Plato. Nanti kita main Eli. Okay. Main game lah. Basically Imran main game, lepas tu ada satu masa tu rasa macam tepu gila si main game kan. Ada satu masa tu akan keluarkan raket badminton kan. Raket badminton main kat dinding. Macam tu je. Workout je. Dia melantung balik ke? Melantung balik. Serius. Ingat tenis je melantung balik. Okay, kita nak beritahu dekat korang semua yang sebenarnya AFAB ataupun Astro First dan Astro Best offer new great lineup movies. Kira cinema at home ataupun tengok kat rumah lah best. So antara filem-filem yang kita ada di share sikit adalah filem Rock 4. Rock 4 yang telah ditayangkan pada 16 April. Okay, 16 April. Lepas dekat Astro First, Imran pernah tengok Rock 4 tak? Tak pernah. Selain idea tu memang takut tak pernah tengok. Dengar Rock 4 je. ni Ya Allah, diarahkan tak pernah. Okay, Rock 4 ni diarahkan oleh Mamat Khalid dan leading dia adalah Hazama. Dan filem yang kedua adalah Mama. Mama 25 April ni. Cerita hantu tu? Yes, cerita psycho lah, psycho thriller yes. kan. Nabila Huda dan juga ada Bella Doana, ada Kodi Rashid, ada Ira Hazali, okay? Seterusnya ke Astro Best ni. Imran follow tak Suicide Squad? Follow. Ni mesti kan? Birds of Prey tu kan? Yes, pandai. Birds of Prey. Birds of Prey. Dan juga ada Suicide Squad punya filem juga dikira ada bundle lah. So dia ada sequel tu franchise 18 Mei yang filem tu akan ditayang dekat Astro Best. Okay, dan ada satu lagi Bad Boys 3. Lakonan Will Smith dan juga tak tahu. Tak kenal lagi satu tu. Martin Lawrence. Okay, so itu 1 Mei dia akan ditayangkan. So nak cerita sikit tentang filem apa yang antara 4 yang disebut tadi, Rock 4, Mama, Birds of Prey, Suicide Squad, Suicide Squad kan lah, Bad Boys. Yang mana filem yang Imran pernah tengok? Imran pernah tengok satu je, Suicide Squad. Imran suka apa kat dalam situ tu? Saya suka yang Will Smith tu, Deadshot ke Deadman? Deadshot Dia macam sharpshooter kan? Ya, sharpshooter. Sebab kan dia hitman dulu and then dia jadikan superhero, dia masuk penjara, kemudian dia jadikan Suicide Squad. Yes. Tapi ada orang cakap Imran tengok K-drama je. Ya, itu benar sekali. Anyong. Tapi bukan K-drama je lah, macam K-movie pun tengok. Sebab saya suka, apa yang saya suka tentang Korean drama ni, dia macam kena dengan lifestyle Malaysian tau. Macam so saya boleh relate dengan hidup saya sendiri. Itu yang saya kalau yang sedih betul. Yang kelakar betul. Beranganlah dapat girlfriend muka-muka K-pop macam tu. Betul lah tu. Okay, sebelum Ellie nak sambung baca Q&A dengan fans, tapi sebelum tu Ellie nak beritahu dekat korang kena sewa sekarang dekat Astro First saluran 480 atau di store on demand dengan Astro PVR box bersambung wifi. So Imran kena ikut Ellie guna tagline ni Okay. Tengok kat rumah lah best. Okay, kita nak masuk ke session Q&A dengan fans. Ellie keluarkan soalan. Kita ada lagi 15 minit macam tu. Okay. Ini dah soalan dia. Nampak baca tak? Dapat. K-drama apa paling Imran suka? Itaewon Class. Itu best. Pernah tengok Ellie? Tak, Ellie tak layan lah K-drama. Okay, faham. Itaewon Class sebabnya adalah dia melibatkan entrepreneurship and investment and cara orang tu struggle dalam hidup.
Tu best lah, cuba tengok. Tapi Ellie pernah layan K-drama dulu, zaman dulu macam Winter Sonata, Autumn in My Heart. Oh my god. Lama tu. Sekarang tahu kan umur aku berapa, so jangan cakap banyak. Okay, faham. All About Eve, semua tu. So itu best. Zaman yang sekarang ni tak tahu, Ellie tak follow sangat. Okay. Next question. Okay, how to make ourselves not feeling shy? Kita kena biasakan dengan perkara tersebut lah. Contohnya kalau kita kena jadi MC, kita kena biasakan jadi MC. Kita kena praktis betul-betul supaya bila sampai dekat satu tempat tu, kita dah tak kekok. Kita malu sebab kita first time. Itulah. Kalau macam kita first time live, obviously kita tak cakap banyak. Tapi bila dah selalu, akan selalu cakap. Itulah. Okay, betul. Alright. Next. Okay. Ni ceklakar tapi okay ni. Iman apa tak mengaku? Kenapa tak nak mengaku tak single? Oh dia ni tapi telinga pun gerak. Alamak. Sorry, aduh line teruk. Itulah. Next question tadi. Duduk kat hutan line teruk ni. Next question tadi. dia lari. Dia tak nak jawab. Okay. Okay ni. Ni menarik. Sebagai salah satu ahli YSS Misi Vietnam, bagaimana Iman dapat interpretasikan pengalaman di dalam Hirumaja? Tahu tak interpretasi maksud apa? Implement lah kan? Okay, bila kita masuk, macam contoh Imran pernah pergi Vietnam selama 3 bulan, mana tak, sebenarnya 1 bulan. Pada yang siapa tak tahu, Imran tidur bersama orang Vietnam dan juga 15 orang sukarelawan daripada Malaysia di satu tempat. So apa yang implement daripada misi tersebut ke Hirumaja adalah cara kita professionalism tu, cara kita buat PR dengan orang. Contohnya macam kita kalau di misi tu kita kena, macam Imran kena buat jalan dekat situ. So Imran kena banyak bercakap dengan local authority semua, walaupun diorang tak kurang bahasa English, tapi body language kena memainkan peranan penting, body language. So kat situ boleh implement dalam Hirumaja juga. Itulah apa yang saya. Okay. Soalan seterusnya. Soalan korang ni, okay. Ni. Ayo. Jangan screenshot. To be honest, okay, I share je lah. Siapa-siapa sebabkan Ellie tahu sebab siapa tu? Tak tahu, dia siapa, influencer Dia influencer ke Okay. Sebabkan dia Iman dapat 40k followers. Oh, serius ah? Betul. Sebab benda ni viral kat Twitter. Oh, kat Twitter 1 million views. Serius lah? Views apa korang? Tak, okay. Throwback balik guys. Jangan, korang jangan record. Okay. Dulu saya tekankan dulu. Sebelum hero lah? Dulu. Sebelum hero. Sebelum, lama dah. Sebelum hero. Tahun lepas, 2 tahun lepas. Okay. Tahun lepas. Saya pernah buat live. Kira hero. Tak apa ya. Tak nak. Cerita dasar je. Okay. Saya buat live, dia masuk. Saya terkejut dia masuk. Lepas tu saya gelabah, benda tu viral kat Twitter. Saya orang kata saya macam ni. Itu lah. So benda tu lah punca jadi viralnya. Yes. Tapi berkawan baik lah dengan Sharifah. Berkawan. Biasa. Lebih istimewa? Tak. Kawan je. Terus naik view tu tadi cerita pasal orang tak nak dengar pun. Aduh. Macam first time saya jumpa dia dekat Jakarta. Kat Jakarta sebab kita ada campaign dengan Lazada. Lepas tu disebabkan benda tu viral lagi, saya dapat chance untuk jumpa dia lagi. Itu macam macam itulah macam bukan jodoh lah.
Shit. Okay, next question please. Patutnya buat lag tadi macam ni. Okay. Okay. Describe. Okay. Cik Memories. Malik, memories apa Memories. yang takkan lupa? Kat era remaja. Okay, satu tu. Banyak sebenarnya tapi ini paling saya rasa paling best lah. Birthday Jazmi. Birthday Jazmi, kita orang plan nak kenakan dia. Jazmi pula pergi live. So, kita orang sediakan shaving cream tau. Kita letak kat tangan, record, ready, masuk je bilik dia terus stay pack kat muka kau. Jazmi punya muka kau. Memang habis lah. Memang tak nampak muka orang lah sebenarnya. Shaving cream penuh. Okay. Lepas tu tiba-tiba kami kena marah dengan production. Sebabnya buat benda tu dalam live and hotel tengok kan. Lepas tu tiba-tiba our producer nak jumpa. Ada dekat bilik meeting lah, ada satu bilik meeting. So kita orang pun get ready kan malam-malam. Lepas tu Jazmi dah macam sorry doh guys, sebabkan birthday aku korang terpaksa macam ni. Sorry doh guys, sebabkan aku korang kena marah agak. Lepas tu kita orang masuk last happy birthday to prank. dia orang marah. Dengan kita orang macam kita orang dah ready ayat tau. Ayat apa nak cakap semua. Oh sebenarnya korang itulah. pun kena prank lah. Bukan korang prankkan Jazmi. Semua kena prank sebenarnya. Yang tahu Azim. Macam mana Azim seorang je tahu. Azim dia baik dengan ni kan, mama-mama dia. Okay. Yes. Okay, kejap Okay ni. Kita ada lagi 8 minit. Inspire Imran siapa? Siapa inspiration Inspire atau Imran siapa? Inspiration. Siapa yang inspire Imran lah? Macam cakap tu lah, Azhar Sulaiman. Tapi Azhar nak Sulaiman. lain. Tapi nak lain? Apa dia Imran? Apa? Tadi dia start je. Start ke? Okay, tak apalah, kita go to next question, okay? Yes. Ni. Yo. Like. Tak tahu dia keluar dekat sini, kita keluarkan je. Okay. So tak nak jawab Memang nak like kena jawab itu. Nyo saya ni. Tu kawan rapat lah. Kawan lah. Okay, next question. Okay ni. Is education important than career life? Bagi saya penting. Bagi Imran penting. Sebab in career life maksudnya Yelah, career sebagai artis, selebriti. Pelakon. Bagi saya penting. Contohnya yang saya bagi contoh sebelum ni adalah Azhar Sulaiman. Walaupun dia seorang pelakon, tapi pelakon ni dia tak sustain selama-lamanya. Macam bukan long terms. Once you cederakan kaki, contoh kaki you patah ke, tangan you cedera ke, muka luka kan, you dah tak boleh macam nak market dah kurang kat situ. So the other choice is you kena ambil balik diploma atau degree you sebelum ni untuk further kerja, untuk cari kerja yang tetap. Itulah bagi I, sebab I fikir macam tu. Somehow apa saja pekerjaan kita pun, tak kisahlah kita kerja kilang ke atau kita kerja sebagai kerani semata-mata pun, education sangat penting. Betul, kan? tepat sekali. Kalau kita boleh sama belajar, kita sama je lah belajar. Kalau ada peluang tu, pergi saja. Yes, betul. Bukannya untuk macam nak impresskan orang, tapi dia untuk diri sendiri, improvement untuk diri sendiri juga. Yes. Okay. Ni. How you motivate yourself when you're down? Okay, yang ni masing-masing ada cara masing-masing. Tapi Imran
bila Imran tengah down, Imran prefer macam lebih sorang-sorang daripada jumpa orang lain. Imran ambil masa kat situ, ambil masa. Sebab let's say kalau kita jumpa lepak sekali kan, bila Imran down, Imran infectkan semua orang kat situ. Kau faham asal senyap? So better Imran balik, lepak jap dengan lagu sedih ke apa kan. Ni, lepas tu buat something yang Imran rasa really stress, which is Imran main badminton. Automatically, serius. Macam saya kan, macam Imran, bila keluarkan peluh ke buat benda Imran minat kan, Okay. apa yang down tu kan, terus jadi motivate balik. Okay. Tapi dalam hidup ni, kita kena work hard lah. Macam you guys, macam Imran bagi umpama, korang nak jadi shark of the ocean ataupun jadi fish of the ocean. Macam kalau jadi shark, ikan-ikan lain takut dengan shark. Kalau jadi fish biasa je, shark tu boleh makan ikan tu. So kita kena kerja keras lah supaya kita motivate. Yes. Okay, tadi soalan tadi mana tak hilang dah? Nampak tak? Soalan tak. Tadi. Macam mana boleh ada motor check balik? Check balik? Tagline check balik tu macam mana boleh wujud? Okay, first daripada abang saya lah, Nabil. Nabil selalu cakap macam tu dengan saya. Bila contohlah, saya tunjuk gambar kat dia, Bil, ni okey tak handsome tak? Check balik. Lepas tu dia selalu cakap macam tu kat saya. So benda tu saya bawa masuk ke rumah je. Dan satu lagi tagline korang burst. Tu Anik kan bawa kan? Itu Anik. Kalau Palatau si Jazmi. Oh, Jazmi. Palatau Jazmi ya. Kau Palatau macam Palatau tu mah. Kalau okey ke tidak? Itu Azim. Kau okey ke tidak ni? Ya. Azim ke Nadir? Azim lah. Duduk. Ya, dia orang Aneh-aneh ke korang ni Okay. Aneh-aneh. Tu. Okay, ni last. Kita ada 3 minit lagi. Okay. Imran, how to cover people that always be bullied? Selalu dibully macam mana? Macam ni kita nak tolong orang? Okay, kita sebagai kawan kena ada stress dia untuk dia. Memang kita tak ada physically untuk menahan orang tu kena bully kan. Macam contohnya memang yang orang bully ni sebenarnya pengecut. Dia akan ada berkumpulan. So kalau kita ada yang macam lemah nak counter dia balik memang tak boleh. So tak nak kita cover daripada segi lain. Contohnya bagi kuatkan semangat kawan tu. Yang kedua report pada siapa-siapa, tak kisahlah authority macam kalau korang kat sekolah bagi tahu cikgu, kalau korang dekat IPT, IPTA bagi tahu lecturer. Sebab mereka ni akan ambil tindakan pada orang tu. Bagi saya itulah yang orang bully ni memang pengecut sebenarnya. Dia orang suka bully orang yang bawah dia. Dia tak nak sama level sebab dia sendiri bagus. Okay. Alright Imran, kita ada 2 minit lagi. Tapi sebelum kita tamatkan, okay, Imran nak say something to your fans and your followers dekat sini. Hi guys. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab menonton H Live bersama Imran. Yang kedua, probably korang dah pernah dengar rumours tentang Imran dekat Twitter. Banyak agak kena bash sebenarnya. Ellie dengar tu? Baca, pernah tengok tak? Tahu pasal yang ular tu lah. Okay, after that lah. Apa Ellie tak tahu kan? Tak perlu tahu. Boleh Google. Okay. Lagi? Ada 9 minit lagi. Okay, untuk yang tu Imran akan keluarkan satu special statement lah. Sebab apa, macam mana Imran boleh keluar berduaan dalam satu kereta. Sebab benda tu memang blow up gila. Memang tak expect pun sebab Imran share benda tu sebagai sebab benda tu kelakar. So Imran share tapi tak expect pula benda tu boleh jadi satu benda yang negatif buat Imran. And then sebab apa yang korang fikir sebabkan kita orang keluar sebabkan itu macam live apa kan. Sebenarnya tak, ada sebabnya. Tapi Imran akan share nanti. Okay. Wow, macam nak tahulah pasal apa tu, nanti kita cari lah. Okay, Imran begitulah. Tak nak apa, Ellie sendiri cari lah. So nanti aku keluar dekat statement dekat IG you lah. Kat IG, kat Twitter. Sebab ni melibatkan PDRM. MCO pula tu. Bahaya. Kena buat sesuatu tindakan tu kena fikir dulu, okay? Yes, itu paling penting pengajaran dia. Okay, so jangan lupa you guys untuk check out lagu baru Astro Ramadan daripada Hel Husaini.
Ramadan Ciptaan Hussaini, Senyuman Ramadan, ada kat Joox dengan Spotify. Dan boleh tengok nanti Hero Remaja Final. Rasanya lepas PKP kot, insyaAllah dia akan sambung. Dan boleh tengok Astro First dan Astro Best. Ada Rock 4, Mama, Birds of Prey dan Bad Boys. So boleh sewa sekarang dekat Astro First, saluran 480 dan Store on Demand dan Astro PVR Box bersama Wi-Fi. So kita ulang sekali lagi. Tengok kat rumah lah. Tengok. Aku tu seorang je ni. Tengok kat rumah lah apa? Best, Imran. Tengok kat rumah lah best. Tengok kat rumah lah best. Tengok kat rumah lah, Best. Tengok kat rumah lah best. Thank you so much Imran sebab sudi bersama kita hari ni, okay? Thank you Eli. Thank you. Okay, dan jangan lupa follow IG Eli juga, Eli Arifin. Dan Imran punya IG, Jeepster. Okay, Thank you. bye. Selamat Jangan lupa berpuasa vote. guys. Yes. Vote. Vote Imran. Oh, Hero Confident. Yes, Hero Confident. Walaupun tersikir, korang masih ada lagi untuk vote Imran sebagai Hero Confident. Alright, so selamat berpuasa Imran. Stay safe, stay at home, okay? Thank you. You too. Okay, bye. Assalamualaikum Bye. guys. Bye. Take care.